أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. Allahumma kun ma'ana wa lana daiman ya arhamar rahimin. Beberapa perkara sunat di dalam wudu, iaitu pada malam ini saudara-saudari hadirin dan hadirat serta pendengar yang saya kasihan, saya akan tumpukan kepada beberapa perkara yang menjadi sunat wudu. Itu yang pertamanya membaca bismillah pada permulaan wudu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaddau bismillah, rawahu Abu Daud. Maksudnya berwuduklah kamu dengan membaca nama Allah, riwayat Abu Daud. Pada permulaan tiap-tiap pekerjaan penting baik ibadat ataupun lainnya, disunatkan membaca bismillah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta', rawahu Abu Daud. Tiap-tiap pekerjaan yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka adalah pekerjaan itu kurang berkat, riwayat daripada Abu Daud. Jadi pertamanya iaitu kita hendaklah membaca bismillahirrahmanirrahim ketika memulakan wudu. Di permulaan wudu tu sunat, hukum dia bismillahirrahmanirrahim. Dan sebahagian ulama seperti disebutkan dalam kitab Syairus Salikin menyebutkan bahawa disunatkan juga kita membaca a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Maksudnya, wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada godaan syaitan dan aku berlindung denganmu daripada mereka hadir kepada aku. Makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu samalah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita mulakan bismillah dan kita mulakan dengan tadilah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi betul lain. Bunyi dia lah a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Itu bunyi dia. Sunat kita baca pada permulaan wudu. Bila sebut permulaan wudu ni macam mana? Iaitu mula-mulalah setuh air tu je tu, permulaan wudu. Cuma di dalam kitab Syairus Salikin tu disebutkan bahawa di mula-mula sekali, habis yang mula-mulanya, iaitulah bersugi. Gosok gigi dulu. Dia gosok gigi. Sebenarnya sebelum basuh tangan tu gosok gigi dulu, kalau ikut dalam kitab Syairus Salikin. Jadi bismillahirrahmanirrahim tu masa nak mula gosok gigi itulah. Sebabnya gosok gigi itu sebahagian daripada wudu. Sebahagian daripada sunat wudu. Cuma dalam kitab Jauhar Al-Mauhub disebutkan satu pandangan lain, sunat bersugi selepas daripada kita basuh tangan. Hak sunat tu, basuh tangan sunat. Jadi yang kita baca bismillah tadi masa mula kita sentuh air tadilah tangan. Kalau ikut pandangan kedua ni, iaitulah kerana apa? Kerana yang pertama-tamanya dalam wuduk ni dah basuh tangan, bukan bersugi nombor 2. Jadi ada sana saya ulang ada dua pandangan dalam disebutkan dalam kitab Syairus Salikin bahawa sunat kita bersugi dulu. Pandangan keduanya ialah sunat basuh tangan dulu, lepas tu barulah kita bersugi. Jadi bismillahirrahmanirrahim tadi ikut mana hak kita pilih lah. Kalau kita pilih bersugi dulu, situlah bismillahnya. Kalau kita pilih basuh tangan dulu, hak itulah bismillahnya. Kemudian disebutkan dalam hadis ni, setiap pekerjaan kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Mana-mana pekerjaan yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka tidak ada berkat. Jadi sebab tu bukan setakat wuduk je yang kita bismillahnya, kita juga bismillah dalam semua perkara. Sebelum nak mengajar, sebelum nak makan, sebelum nak makan, kemudian apa-apa lagi lah
yang kita buat, maka hendaklah dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu kaedah dia. Kalau nak makan tu, ada pula doa-doa lain yang kita selalu dengar. Tak, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar umpamanya. Tapi doa tu sebenarnya tidak sabit daripada Nabi. Kalau ikut dalam kitab Ihya Ulumuddin, tidak ada pun lafaz Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tidak ada riwayat pun yang kata begitu. Barik lana tu ada, wa qina azabannar tu tak ada. Jadi walau macam mana pun doa tak apalah, kita nak baca pun ketika kita memulakan makan. Tapi yang penting ni bismillah tu jangan kita tinggalkan. Kemudian yang keduanya ialah membasuh dua telapak tangan sampai ke dua buku pergelangan sebelum berkomo-komo. Keterangannya amal Rasulullah SAW sendiri yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang keduanya ialah kita basuh tangan. Basuh tangan tu bukan sampai ke siku, tapi sebagai basuh tangan sebagai permulaan ni, sunat ni itulah sampai pada pergelangan tangan. Pergelangan tangan ni makna sinilah. Yang hamba tunjuk ni, inilah yang dikatakan pergelangan tangan. Jadi pada masa kita baca, kita basuh tu, maka di sana ada disebutkan dalam Ihya Ulumuddin, iaitu Imam Ghazali pengarangnya, ialah pengarang kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan disunatkan kita membaca doa ketika kita basuh tangan tadi. Tadi bismillah tu lain pula, tu suku ni yang lain pula ni, khusus untuk basuh tangan tadi. Makanya disunatkan kita baca Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Baca doa tu yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu, ya Allah Tuhanku, aku minta denganmu kesempurnaan dan barakah, dan aku berlindung daripadamu kecelakaan dan kebinasaan. Itu Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa inni a'udzubika minasyu'mi wa halakah wal halakah. Itu doa yang dibaca, yang disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Bila kita cek rupanya tidak ada pun Nabi baca, tapi ni disebut, nanti saya sebutlah lepas pada ni macam mana sikap ulama-ulama lain. Yang ketiga, berkomo-komo. Keterangannya ialah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sunat kita berkomo-komo. Dan hendak sunat kita mubalaghah. Berkomo-komo ni dalam bentuk mubalaghah. Mubalaghah ni bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, bukan komo depan-depan bulu kat bibir ni puih gitu dah. Kita naklah komo-komo, kita laung habis orang mulut tu. Pergi kiri kanan ada belaka dah umpamanya. Begitu kaedah dia yang dikatakan berkomo-komo. Dan disunatkan kita baca doa, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allahumma inni ala tilawatil Quran wa kathratiz zikri lak. Ni yang disebut oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Makna dia, ya Allah Tuhanku, tolonglah aku dalam mengingatimu, iaitulah dengan dalam membaca Al-Quran, kitabmu, dan juga membanyak berzikir kepadamu. Tolonglah aku dalam bacaan Quran, dan tolonglah aku dalam berzikir kepadamu. Ketika kita basuh, kita komo tadi. Bila komo kan mulut, ikat dengan mulut dah. Maka kita pun minta lah doa-doa yang berkait dengan mulut. Allahumma inni ala tilawatil kitabik wa kathrati dzikri lak. Itu yang disebut oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang berkait dengan mulut. Jadi kita doa kait baca dengan hak mulut lah. Jadi kita minta supaya kita banyak baca Quran dan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu satu benda yang penting jugalah, dalam sehari mesti ada bacaan Quran. Dalam sehari mesti ada baca Quran. Jangan tak baca Quran. Ni bulan Syaban, kita nak berlatih dah. Kokoh gitulah. Nak berlatih supaya kita dapat menamatkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jadi kita berlatih dah bulan ni berapa juzuk. Kita kejar kau sekali sampai 15 juzuk ke bulan ni. Dah nak habis bulan dah tak. Tapi terang biar banyak biar biasa. Jadi bila dah masuk bulan Ramadan, kita pun
mula sekali lagi kita baca pula dengan 30 juzuk. Jadi itu boleh menolong sebenarnya. Kemudian banyakkan berzikir. Kita ni tak ada program sangat berzikir. Zikir kita hanya lepas mayang je. Salah tu sebenarnya. Kita kena ada masa kat berzikir. Yang semolek-moleknya setiap masa kita berzikir, masa duduk saja zikir semua. Itu yang paling molek kali. Masa duduk saja, masa mana duduk saja? Banyak hangat duduk sajanya masa tak kita kata takkanlah kerja semua tak kita kata daripada pukul 8 sampai pukul 4:30 tu bukan kerja semua tak, ada kat masa kita berehat. Jadi kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk zikrullah, bukan bentuk ingat pada Allah. Zikrullah, ingat pada Allah ni awak minda kita ni, hak zikrullah ni sebut dengan mulut. Sebut dengan mulut ni. Jadi itu kaedah dia. Jadi bacalah zikir apa-apa pun, yang paling afdal sekali ialah afdalu zikri fa'lamu ayyuhan nasu annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Baca. Kita buat program lah untuk kita. Kita nak baca la ilaha illallah 300 kali ke 400 kali ke, andai lah. Nak pakai sebeh ke, tak mau pakai sebeh ke, tu pulang lah. Ni bukan hak lepas mayang ni. Hak lepas mayang suku pula. Hak lepas mayang tu Nabi kata tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasin, kata Rasulullah. Iaitulah kamu bertahmid, kamu bertasbih, kamu bertahmid dan kamu bertakbir selepas pada semayang dengan 33 kali. Hak tu lain, hak tu asing. Tu kena pakai sebeh lah. Sebab 33 kali sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni 33 kali. Kalau kita nak lebih pada 33 kali, kita kena niat lain. Hak ni bukan kait dengan hak semayang tu. Hak ni bukan kait dengan umpamanya kita nak baca subhanallah 1000 kali lepas pada tu dah. Boleh lepas pada habis 33 kali hak 33 tu baru nak baca pun. Baru nak baca hak sendiri nak 40,000 kali pun kau andai kita lah. Tapi hak sunnah Nabi ni 33 kali. Cuma Allahu Akbar dah ada khilaf di kalangan ulama. Ada kata 33 kali, ada kata 34 kali. Ada kata 33, ada kata 34 kali. Baca hak tu yang malah. Tu kena pakai sebel lah sebab nak cukup 33 kali. Nak pakai tangan. Kalau ikut Nabi dia pakai menggunakan tangan. Nabi menggunakan tangan. Dia pakai jari. Dan Nabi suruh perempuan-perempuan yang ditemuinya. Nabi kata i'qadna bil anamil fa innaha mas'ulat wa mas'ulat mustantaqat, kata Rasulullah. Hendaklah kamu bertasbih menggunakan jari kamu, kerana sesungguhnya jari ini akan boleh bercakap dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Tangan kita ni Allah Taala tanya mu buat mendapa atas dunia ni. Dia tak pelawak dah ni. Dia mustantaqat, dia boleh cakap. Nabi kata hendaklah kamu berzikir dengan jari, menggunakan jari ni sebab dia boleh cakap. Makna dia biarlah kalau Tuhan tanya jari muat apa, kami zikir 33 kali pas mayang tak nak mana 33 kali tu. Dia boleh jawapan gitu. Adalah jawapan-jawapan gitu. Jadi Nabi suruh guna tangan. Walau macam mana pun kita boleh guna sebeh ni. Tulang pula ada sebeh sini depan ni. Angin kuat kan saya buat sendah ni kan. Jadi maknanya kita kata sebeh ni guna pula. Sebeh ni ada dua pandangan. Pandangan daripada Abdul Hamid Kis dalam fatwa dia mengatakan hukum dia bid'ah. Tak boleh. Bid'ah dia kata sebab Nabi tak buat pakai sebeh-sebeh ni. Itu pandangan Syekh Abdul Hamid Kis dalam kitab, dalam fatwa dia, ada fatwa, buku fatwa dia. Abdul Hamid Kis ni seorang ulama buta. Dan Syekh Muhammad Naim Yasin dalam buku dia Asarul Aqidah fi Bina'il Mujtama', dia mengatakan sunat tak ada apa-apa. Sunat ni bukan sunat pakai ni, sunat berzikir. Jadi hak ni menolong benda yang sunat. Jadi benda yang menolong benda yang sunat lah. Begitu kaedah dia. Macam kita nak niat dalam hati, payah sangat nak niat dalam hati. Bila baca usolli senang pula. Bila sebut usolli fardhu maghribi salat rakaat adaan imam lillahi taala, senang pula ingat garis. Sebab bila sebut maghribi tu umpama senang niat dalam hati, maka berlafaz dengan niat tadi adalah sunat. Tapi kalau kita mudah niat dalam hati tanpa menggunakan usolli, pada masa tu balik pada asal, harus. Tak sunat dah, jadi harus dia. Jadi harus. Kalau kita baca usolli koho teruk nak niat dalam hati, masa tu tak jadi sunat, jadi dia tu jadi bid'ah pula. Dia tengok keadaan tak. Jadi dalam kis menggunakan tasbih ni untuk berzikir kok 33 kali tu, maka di sana ada dua pandangan yang bersebut tadi. Dan saya lebih suka pada pandangan kata hukum dia adalah harus kita gunakan tasbih. Tak sunat, harus.
Okey. Berdasarkan kepada perbuatan beberapa orang isteri Nabi termasuk Siti Aisyah yang telah menggunakan biji-biji batu-batu kecil untuk berzikir 33 kali tu. Dia pakai batu kecil-kecil tu. Kalau Siti Aisyah guna batu-batu kecil tu zaman lain ni orang panggil sebel dulu ni guna batu dah. Okey. Begitulah keadaannya. Jadi yang pentingnya kita banyak berzikir kepada Allah. Kena ada program ni lepas garik ni sebenarnya. Kalau ikut dalam kitab Maksurah Imam Syarbana tu sunat kita kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. 100 kali. Dah ada orang ngajar, dengarlah orang ngajar. Masa sekarang tu bila dah lega-lega umpamanya lepas main syak umpamanya lega dah sikit. Bacalah 100 kali. 100 kali kejap je. Ramak hamba 7 minit 8 minit gitu je kan, 5 minit je ramaknya. Tak. Takkan tak boleh buat juga. Jadi kita kena letak dalam minda kita zikir ni ada satu benda upacara khas dalam hidup kita. Jangan kita wada je benda tu. Semayang sunat okey dah, baca Quran okey dah, zikir tak ada. Hak pas semayang tu je dah ulang je, bagus dah. Tambah lagi, iaitulah zikir-zikir yang disebut oleh Rasulullah SAW. Terutama sekali zikir saya sebut tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian disebutkan lagi dalam matan arba'in tu, iaitulah disebutkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bacalah banyak mana pun subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Boleh kita buat katik orang mati. Bila taing katik orang mati pun baca hak tu. Tak. Taing saya saja gendau macam ge hak benda tu hak untuk katik orang mati je bunyi tak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebenarnya bukan kait-kait dengan orang mati dah, kait dengan orang hidup. Kita nak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dah. Tu keadaannya. Kemudian yang keempatnya memasukkan air ke hidung beralasan juga kepada amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, masuk air dalam hidung. Ni jaga-jagalah untuk bulan puasa, janganlah sampai kepada khaysyum tu, lebih sepadang khaysyum, mana dia kita rasa macam sakit hidung atau masuk air tu. Sepadang tu dah membatalkan puasa lah. Kalau sepadang tu membatalkan puasa. Itu kena jagalah. Jadi kalau bulan puasa ni disunatkan tidak mubalarah dalam dua-dua ni. Disunatkan kita masukkan air dalam hidung tapi sikit dan disunatkan kita komo-komo tapi janganlah bersungguh-sungguh mubalarah. Sekadar ambil sekali-sekali lalu gitu je. Okey, puh-puh gitu jelah untuk menyelamatkan diri kita daripada terbatal puasa. Boleh jadi masuk air dalam hidung, masuk dalam tekak dan sebagainya. Dan pada masa kita masukkan air dalam hidung tadi, maka Imam Ghazali sekali lagi menyebutkan sunat kita baca doa, Allahumma arihni rasyiatal jannah wa anta radin wa anta radin anni. Itu yang dibaca oleh Rasulullah, yang disebutkan oleh Imam Ghazali, bukan dibaca oleh Rasulullah, yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Maksudnya, ya Allah Tuhanku, Allahumma arihni, ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku dapat seduh udara, dapat mencium raihatul jannah, bau syurga, wa anta radin anni, dalam keadaan kamu redha kepada aku. Ketika kita masuk air ke dalam hidung tadi. Kemudian itu mula-mula masuk, bila kita embuh pula baca doa lain pula, iaitulah kita baca Allahumma inni a'udzubika min rasyatil jannah wa min su'i min rahatin nar wa min su'in nar. Itu dibaca oleh yang disebut oleh Imam Ghazali. Allahumma inni, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung denganmu, min rasyatin nar, daripada bau neraka. Aku berlindung denganmu, ya Allah, daripada bau neraka, wa min su'in nar, dan daripada keburukan neraka. Ya Allah Tuhanku, bau neraka pun tak ambuh, ya Allah. Dan keburukan neraka tu memang tak ambuh. Saya tak ambuh, ya Allah. Masa kita embuh, kita seng balik air hak dalam hidung hak ni. Jadi hak masa nak masuk tu baca doa lain, hak nak embuh ada doa lain pula. Ni disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tu. Jadi siapa kikih masuk air dalam hidung pun kita berlindung dengan Allah daripada api neraka dah. Ambil peluang dia nak berlindung dengan api neraka. Sebab tu kita sebenarnya lepas pada semayang maghrib dan lepas pada semayang subuh disunatkan kita baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. 7 kali, bukan 3 kali. Dah nak baca 3 kali, boleh pahala 3 kali. Tak.
Kalau baca 7 kali, ikut yang sebenarnya. Hak penuh, pahala penuh 7 kali. Ada gak orang kata dah baca 3 kali bid'ah. Tak bid'ah. Makna dia setakat pahala 3 kali. Okay? 3 kali. Kalau kita baca 7 kali, tu yang disebut dalam hadis. 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Kita hari ni buat 3 kali je. Itu pun Tok Imam buat. Kalau Tok Imam tak baca Allahumma ajirni minan nar, tak baca tarang kita ni. Kena bacalah. Kalau kita baca doa tu, disebutkan dalam satu hadis, neraka, maksudnya Allahumma ajirni minan nar ni, ya Allah Tuhanku, selamatkanlah aku daripada neraka, lindungkanlah aku daripada neraka. Lalu neraka berdoa kepada Allah, api neraka berdoa kepada Allah, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah Tuhanku, selamatkanlah ia daripada api neraka. Neraka pula doa untuk dia pula. Ni hebat ni dah. Neraka boleh doa untuk dia. Sebab dia kata Allahumma ajirni minan nar, ya Allah Tuhanku, selamatkanlah aku daripada api neraka. Neraka jawab, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah Tuhanku, selamatkanlah ia daripada api neraka. Api neraka bukan nak bakar orang hangat, tugas dia. Tugas dia bakar orang jahat, orang kafir, orang jahat. Ada ke orang beriman yang buat maksiat, tugas dia bakar orang. Hak tu Tuhan suruh. Tetapi dia mengabdikan diri kepada Allah api neraka. Dia berdoa pula, ya Allah Tuhanku, orang ni janganlah masuk neraka. Maksud dia lah. Tu sebab orang tu berdoa lepas garik dengan lepas subuh. Jadi tu. Kemudian macam mana pula Allahumma ajirna minan nar kita baca? Kalau ikut dalam hadisnya, Allahumma ajirni minan nar, setiap orang baca untuk diri dia. Yang hari ni kita baca Allahumma ajirna minan nar, tidak ada dalam nas, tidak ada dalam hadis baca na tu, Allahumma ajirna minan nar. Okey, tetapi bila tu imam baca, sebab dia nak wakil pada orang lain, dia baca Allahumma ajirna minan nar. Tapi semolek-moleknya tiap-tiap orang, walaupun tu imam baca Allahumma ajirna minan nar, tapi orang lain jangan baca Allahumma ajirna minan nar, sebab dia tak wakil orang, dia wakil diri. Tu imam tu dia wakil orang. Tapi tiap-tiap kita tok makmum ni pula, kita wakil diri kita sendiri. Jadi kita baca guna Allahumma ajirni minan nar. Yang sebaik-baiknya tok imam pun baca Allahumma ajirni minan nar juga. Tapi dah tok imam baca ajirna minan nar, tak apalah, dah ada gitu dah. Ada mana terulah kalau nak baca juga, walaupun tidak sayu gialah, sebab hak dalam hadis sebut ajirna minan, ajirni minan nar, ni tu makna aku, na tu makna kami tak. Begitu keadaannya. Jadi yang lebih baiknya kita ikut apa yang disebut dalam hadis. Okey, habis. Kemudian menyapu seluruh kepala juga beralasan kepada amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah ibn Zaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihima wa adbara bihima fa aqbala bihima wa adbara bada yuqaddimu ra'sahu thumma bada bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada minhu, rawahu al-jamaah. Daripada Abdullah bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengusap kepalanya dengan kedua belah tangannya yang dibolak-balikkan, dimulai di sebelah atas kepala, kemudian disapukannya kanannya ke kuduk ke belakangnya, kemudian dikembalikan semula ke tempatnya semula. Maknanya daripada depan ke belakang, kemudian daripada belakang ke depan ataupun ke tengah. Okey, ke tengah. Kalau kita buat daripada belakang, kita ke depan, kemudian ke tengah. Ataupun kita buat daripada tengah ke belakang ke depan, ataupun ke depan ke pandang kita pergi ke depan pula. Kalau kita mula daripada tengah, kita pergi ke depan, diakhir dengan ke belakang. Yang pentingnya raung habis. Hak bahagian atas kepala. Hak dalam rambut tak masuk. Kalau nak otor jadi basuh pula. Nak kita kata ambil air cetong basuh gitu pula lah dah. Tapi Tuhan tahu kita nak buat gitu susah. Sebab apa? Kayak gini nak pergi kerja pula, pakai baju kerja lagi nak main Zuhur. Dah kalau sunat basuh gitu pula, habis dalam rambut kena air, jadi susah. Nah, jadi Tuhan tahu. Maka yang sunatnya ialah kita sapu atas je dengan tangan yang basah. Dak bukan basuh, sapu. Jadi dok lah
Air tu sedar-sedar pergi ke bahagian mendapa ni, dabal baju dan sebagainya. Kayak gini lagi video pula. Orang tengok basah mendapa pula, boh kita ni basah baju dah umpamanya. Jadi Tuhan tahu dah. Jadi sebab tu dia merengangkan dalam perkara yang saya sebutkan ini. Jadi kalau yang berkait dengan kepala ni ada doa dia. Okey, iaitulah Rasulullah Imam Ghazali sebutkan, Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya barakatik. Itu di antaranya. Dia di antara yang dibaca ketika kita sapu kepala tadi. Okey, ya Allah Tuhanku, penuhkanlah diri aku ini dengan rahmatmu dan turunkanlah berkatmu ke atasku. Itu kita baca ketika kita basuh kepala ataupun sapu kepala tadi. Begitu keadaannya. Kemudian sabda Rasulullah SAW anil Miqdam qal utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'in fatawadda'a fa ghasala kaffaihi thalathan wa ghasala wajhahu thalathan thumma ghasala dhira'aihi thalathan thumma madha wastanshaqa thalathan thumma masaha bi ra'sihi wa udhunaihi zahirihima wa batihima. Rawahu Abu Daud. Daripada Miqdam katanya Rasulullah SAW telah diberi air wudu untuk berwudu. Lantas baginda berwudu, maka dibasuhnya kedua tapak tangannya 3 kali dan mukanya 3 kali. Kemudian dimasukkan air ke hidungnya 3 kali. Kemudian disapuhnya kepala dan kedua telinganya sebelah luar dan sebelah dalam. Riwayat Abu Daud dan Ahmad. Tengok situ, iaitulah Rasulullah telah menyapu kepala tadi. Sebut kepala tu, itu dalil dia. Digunakan oleh para ulama. Kemudian sebelum kita pergi kepada sapu muka tadi, bila basuh muka, macam mana pula doa dia? Sebab dia tak sebut sini basuh mukanya, sebab kita baca dah belum ni kalau basuh muka. Jadi kalau kita basuh muka, kita baca doa Allahumma bayyid wajhi, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuh wala tusawwit wajhi bi zulumatika yauma taswaddu wujuh yauma taswaddu wujuhu a'daik. Tu bacanya, iaitulah Allahumma bayyid wajhi binurika binuri auliaika binuri wajhi binuri wujuhi auliaika. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah muka aku ni bersinar seperti mana bersinarnya wali-walimu. Yauma tabyaddu wujuh, iaitulah pada hari putihnya muka-muka. Okay. Wala tusawwit wajhi, dan jangan kamu hitamkan muka aku. Yauma taswaddu wujuhu a'daik, iaitulah pada hari yang mana musuh-musuhmu hitam muka. Itu. Jadi maksudnya hari kiamat, ya Allah Tuhanku, jadilah muka aku putih. Sebagaimana pada hari kiamat, sebagaimana putihnya muka-muka kekasihmu. Gitulah nak terima bahasa kita. Dan janganlah engkau jadikan hitam muka aku sebagaimana hitamnya muka musuh-musuhmu. Jadi nilai yang hitam putih ni di akhirat. Atas dunia hitam putih tak ada masalah. Jangan pula guana pula Nabi kata doa doa ni sebut, bukan Nabi kata, doa ni kata bahawa kalau muka hitam tu muka musuh Tuhan, muka putih tu muka kekasih Tuhan. Itu di akhirat. Di akhirat gitu. Tetapi atas dunia hitam putih tak ada kira, tak ada kiraan. Sama je di sisi Allah. Yang berbezanya di antara manusia ini ialah inna akramakum indallahi atqakum, iaitulah orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi jangan bimbanglah atas dunia ni muka kita gelap. Tahu? Muka hamba gelap umpamanya. Muka kawan kita tu putih lepu dah umpamanya. Hak ni pula sederhana, hak ni pula hitam pada kita lagi umpamanya dah. Tu jangan timbang kau tu. Bukan Tuhan tengok. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Tuhan tidak tengok kepada bentuk kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Tuhan tengok pada hati kamu dan juga amalan kamu. Itu yang sebenarnya. Biarlah buka kita hitam pun, tapi amalan kita putih. Gitu kita nak. Hak Tuhan nilai tu hak amalan tu. Hati kita putih, amalan kita putih. Biar kita ni gelap sikit. Dah gelap apa, duk kerja tengah panas.
Tak, pagi-pagi duk ngaku dah umpamanya dah kerja macam-macam. Ada orang kerja buruh ditakdirkan oleh Allah. Ada orang kerja jabat dah. Dak putih apa duk ekor hok mo. Dah umpamanya dah lah muka dia putih. Lepas tu kerja dah ekor pula dah umpamanya. Putih lah. Sampai tua putih dah kata. Tu Tuhan dak tengok kau tu. Tuhan tengok amalan tu. Amalan kita ni di sisi dia sama ada diterima ataupun tidak. Kemudian kita teruskan kepada menyapu kedua telinga, luar dan dalam. Keterangannya amal Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Sapu ni makna sapu tu guna bukan basuh. Tangan kita basuh, kita pun sapu hok dalam dan hok luar. Jadi jangan tarik telinga tu. Ada orang nak membang sangat sampai tarik-tarik itu tak tarik pasal zahir gitu je. Dah tak kata apa semua, dah tak apa dah kata pun. Sekali lalu gitu je. Kalau 3 kali lalu. Jangan pula kita tarik sampai merah tengah ni. Dak. Hok nyambung. Dak kita kata dah. Hok nyambung situ skru situ merah apa dak. Okey. Jangan duk paksa-paksa gitu mentang-mentang nak buat sunat gak kita tarik kau tu biar ratu masuk dalam tu. Luka kan. Cabut telinga. Memang kali cabut telinga dak. Bukan senang nak je telinga. Telinga rati bukan ada kedar dak. Hospital pun tak ada. Derma darah ada, derma telinga tak bunyi lagi. Jadi itu kita kena ambil. Kira jangan bang sangat, kita basuh sekali lalu gitu. Dan pada masa kita basuh telinga itu disunatkan kita membaca doa. Disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali. Iaitulah, ya Allah Tuhanku, Allahumma ja'alni, ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku ni orang yang minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang yang dengar cakap, orang yang dengar pandangan orang, fayattabi'una ahsanah, dan ikut yang terbaik. Jadilah aku ni pendengar yang baik. Jangan jadikan aku ni bila orang cakap potong hokmo. Degi pandangan sendiri je nak pakai. Pandangan orang lain semua bodoh belaka umpamanya kita ni. Ada setengah orang degi gitu. Tak. Jadi rupa-rupanya ada doa. Kau Imam Ghazali ajar masa basuh telinga tu biar tak degi sikit. Biar dengar cakap sikit. Tak. Antaranya dalam mesyuarat ke dalam apa, jadi kita dengar juga orang. Jangan kita je cakap, kita dengar orang. Tak. Minal ladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsanah, dan kita ikut yang terbaik. Yang terbaik tu macam mana? Kita ukur dengan nilaian Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan kita ukur juga dengan pandangan majoriti, pandangan orang ramai ahli mesyuarat kata gua ni tu insya-Allah tu yang terbaik. Selagi mana tidak bercanggah dengan Al-Quran dan sunnah. Kalau mesyuarat benda-benda yang bercanggah dengan Quran dan sunnah tak boleh lah nak menghalalkan benda yang haram, nak mengharamkan benda yang halal umpamanya. Tak. Kita duk mesyuarat ni, kita pun nak maya zuhur ke nak maya asar ke pakai lajak garik lalu lah. Umpamanya mesyuarat ni ada usul, biarlah kita maya garik dengan asar qada garang lepas garik umpamanya, sebab mesyuarat ni penting sangat umpamanya tak. Kita pun pakailah akad tangan. Hak tu menghalalkan benda yang haram dan mengharamkan benda yang halal. Hak tu tak boleh mesyuarat gitu. Hak tu dah masuk dalam ahsanah dah tu. Hak tu dah jadi dosa besar pula jadi dah. Tu tak mayang pula. Jadi kita ikut apa yang disebut dalam Quran dan Sunnah, kita ikut itu cara itu. Benda yang boleh kita bincang, benda tak boleh lah. Kemudian dalam doa tu sebut juga Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Ya Allah Tuhan aku, jadikanlah aku ni sentiasa dengar orang menyeru kepada syurga bersama-sama dengan orang yang baik-baik. Jadikanlah aku ni jenis orang yang dengar benda baik. Gitu. Kita minta dengan Tuhan, biarlah pasanglah dengan aku ni dengar benda baik semua ya Allah. Makna kita minta dengan Tuhan, janganlah kita dengar orang ngacung, dengar orang ngopak, orang fitnah. Kalau ada orang fitnah, kalau kita dengar sekalipun tak makan, kita cek dulu. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang orang bawa berita, maka fatabayyanu. Kita cek dulu, benda tu betul tak betul. Cek dulu, siasat dulu. Kita nak jenis orang gitu. Tak boleh jenis orang bila orang cakap ia lalu. Orang ngopak ia lalu kita terima. Orang ngacung ia lalu kita terima. Hak tu jadi balas kapung. Hak tu yang balas dengan jiran dan sebagainya. Itu. Jadi doa dalam wuduk ni ada sebenarnya. Sebab tu kalau kita duk perhati dah, dalam wuduk pun doa gitu dah. Okey. Maknanya kita nak suruh jadi baiknya Imam Ghazali dah, cadangkan supaya kita doa gitu. Kemudian disunatkan juga mana tadi? Tidak sebut lagi sini. Kita teruskan. Yang nombor 7, menyilang-nyilangi anak jari kedua tangan
dengan cara berpacar dan menyelangi anak-anak jari, kaki dengan kelingking tangan kiri, dimulai daripada kelingking kaki kanan, disudahi dengan kelingking kaki kiri. Sunat menyelangi anak jari kalau air dapat sampai di antara anak jari dengan tidak disilangi. Tetapi apabila air sampai di antara anak jari dengan tidak disilangi. Tetapi apabila air tidak sampai di antaranya melainkan dengan disilangi, maka menyilangi anak-anak jari itu menjadi wajib, bukan lagi sunat. Maka sunat kita menyelang jari gini, kita buat gini. Ni air. Bukan buat saja air tak ada ada air lah. Kalau jari kaki pula kita buat mana? Kita ambil clicking belah kiri. Belah kiri ni ambil hok jari kali tu, kita start daripada clicking hok belah kanan dan kita selesaikan dengan clicking kaki hok belah kiri kali. Itu kaedah dia. Itu kalau air sedang mengalir. Maknanya air sampai celah tu. Kalau air sampai celah tu jadi sunat. Tapi kalau air tak sampai, kalau kita dak buat gini dengan jari, kita dak gonyoh celah jari tu dengan jari kita ni, maka wajib kita kena benda ni, kita kena gosok juga celah-celah jari tu. Tak maksud saya. Kalau air tu tak sampai, kita curah-curah tak sampai. Mungkin ada setengah-setengah orang jari dia rapat dak. Mungkin dah berumur ke apa, wallahualam dah. Jadi masa tu air tak sampai tengah tu. Ia nekat-nekat kat jari tu. Jadi pada masa tu wajib dia kena selangi dengan jari. Dengan jari. Kalau tak boleh jari, kau andalah dengan apa pun. Wajib sebab air tak sampai situ. Tapi kalau air sampai, sunat sahaja hukum dia. Dan kalau kita basuh lok gitu je, macam kita buat hari ni, kita lok je tak celah jari tu. Kita pergi sapu hok bahagian luar ni je, celah jari jarang pun tengok. Orang nak mudah lah ni. Tak ada apa-apa, benda sunat. Benda sunat sahaja. Itu kena. Kemudian bila kita orang panggil apa ni, basuh tu, selesailah wuduk kita, maka ada satu perkara lagi yang saya nak sebutkan, iaitu sapu ni Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, iaitulah sunat kita sapu sebelum basuh kaki tadi, kita sunat sapu di belakang leher. Mashur rukbah, apa nama disebut dalam hadis tu, mashur rukbah itquhu minan nar, iaitulah kita sapu belakang-belakang leher ni menyebabkan bebas daripada api neraka. Dia sunat sapu. Dan setengah orang buat dia. Tetapi sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab fiqh keseluruhannya tidak disebut perkara tu. Tidak sunat sebenarnya. Imam Ghazali kata yang sahaja yang kata sunat dasar pada hadis yang bersebut tadi, tapi hadis tu dhaif, hadis tu lemah. Jadi dia pakai hadis tu. Jadi sebab tu tak sunat. Jadi berhubung dengan doa-doa hak lain, hak yang saya baca tadi, yang saya ambil daripada kitab Ihya Ulumuddin tadi, sebenarnya kata Imam Nawawi tidak disunatkan baca doa-doa tersebut. Imam Ghazali sahaja yang kata sunat, tetapi Imam Nawawi kata tidak sunat. Sebabnya tidak sabit daripada Nabi Muhammad SAW melakukan perkara tersebut. Nabi tak buat gitu doa-doa ni. Hak doa-doa hak yang Imam Ghazali sebut tadi tidak ada sabit dalam hadis. Jadi kesimpulannya ada dua pandangan. Saya nak sebut gitu, dua pandangan. Pandangan Imam Ghazali sunat kita baca doa setiap anggota wuduk yang kita basuh tadi, dan pandangan Imam Nawawi kata tak sunat, bahkan bid'ah. Jadi dua pandangan. Pandangan Imam Ghazali, Imam Nawawi yang mengatakan bahawa tak sunat sebab tak ada sabit dalam hadis. Memang tak sebut dalam hadis. Dan kalau kita tengok pula dari segi hujah Imam Ghazali tak bagi hujah dari segi dalil gitu. Cuma ada satu hadis yang Nabi baca doa ketika Nabi sedang berwuduk. Sedang berwuduk, indal wuduk, sedang berwuduk. Nabi baca doa tu, Allahumma ufirli zambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizqi. Tu Nabi baca. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa aku dan perluaskanlah rumah aku dan berkatkanlah rezeki aku. Jadi hadis tu Nabi baca, doa tu Nabi baca ketika Nabi berwudu. Walau macam mana pun, kalau ikut dalam tafsiran hadis tu, tak jelas sama ada Nabi baca selepas wudu ataupun sebelum wudu. Imam Nawawi kata selepas wudu Nabi baca doa yang saya bacakan tadi. Walau macam mana pun, oleh kerana lafaz hadis itu adalah umum, maka menjadi hujah juga kepada Imam Ghazali. Makna dia yang Imam Ghazali kata sunat tadi tu jangan kita pandang remeh. Gitu, jangan pandang remeh.
Okey, jangan kita kata kenapa Imam Ghazali ni pandai-pandai. Jangan kata gitu. Ada hujah juga dari segi sudut keumuman hadis, di mana Nabi baca doa yang saya baca tadi ketika wuduk, boleh ditafsirkan begitu juga. Jadi kesimpulannya, ambulan sekali lagi, ada dua pandangan. Sama ada kita nak baca doa-doa tadi ketika setiap kali kita membasuh anggota wudu, ataupun kita kata bahawa tak sunat benda tu. Iaitulah pandangan Imam Nawawi. Jangan kita kondeng antara satu sama lain. Yang saya bimbangnya, orang ni kondeng orang ni kata orang ni tak betul, orang ni betul belaka lah. Kita kata gitu. Orang ni, hak ni pun pandangan ulama, hak ni pun pandangan ulama. Walau macam mana pun, bila tengok kepada hujah-hujah fiqh, saya dapati bahawa pandangan Imam Nawawi lebih kuat. Hukum dia, makna dia kalau ikut Nawawi tak sunat baca doa tadi. Walau macam mana pun kita hormat pandangan yang kata sunat tadi. Kalau orang buat gitu, jangan marah dia. Faham tak? Jangan marah dia. Ni saya sebut benda ni sebab apa? Kadang-kadang kita ni benda-benda kecil gini yang jadi balah dalam hati mula-mula, lama-lama balah jadi ngupak, lama-lama balah malah aku ikut itu imam tak, malah aku dia orang Wahabi ke macam-macam dok gelak. Silap faham sikit dia ikut cara dia Wahabi lalu gitu tak umpamanya. Jadi ini masyarakat kita tu jadi balah dan sebagainya, benda-benda kecil macam tu. Okey, habis saya sambung. Nombor 8, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Rasulullah SAW suka memulai dengan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri dalam beberapa pekerjaan baginda. Berkata Nawawi, tiap pekerjaan yang mulia baik dimulai dari kanan. Sebaiknya pekerjaan yang hina seperti masuk kaku hendaklah dimulai daripada kiri. Sabda Rasulullah SAW. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW suka mendahulukan anggota kanan daripada dalam memakai sandal, iaitulah kasut, bersisir, bersuci dan dalam segala hal. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sebelah kanan lah kita mula. Macam kita nak basuh tangan tak, ada juga tak boleh kanan tak boleh kiri. Tu basuh telinga basuh telinga tak boleh, nak kanan dulu kiri ni je. Buat selah gitu macam nari tak. Tu tak lah, tu kaligus lalu. Kemudian membasuh tiap-tiap anggota 3 kali, 3 kali. Bererti membasuh muka 3 kali, tangan 3 kali dan seterusnya. Keterangannya Rasulullah SAW terkecuali apabila waktu sembahyang telah hampir habis. Sekiranya dikerjakan tiap-tiap kali 3 kali, nescaya habislah waktu. Dalam keadaan seperti ini haram 3 kali, tetapi wajib 1 kali sahaja. Juga apabila diperlukan benar air untuk minum, sedang air tidak mencukupi, maka wajib 1 kali sahaja dan haram 3 kali. Itu 3 kali. Tapi kena ingat, kalau air tak cukup nak minum, maka haram pula kalau kita buat 3 kali kalau tak cukup nak minum ni. Dah kita jadi dosa dah, sebab kita telah menyebabkan kita dahaga, lalu boleh jadi mati dan sebagainya. Nombor 10, berturut-turut antara anggota-anggota. Yang dimaksudkan dengan berturut-turut di sini iaitu sebelum kering anggota pertama, anggota kedua sudah dibasuh, dan sebelum kering anggota kedua, anggota ketiga, anggota yang ketiga sudah dibasuh pula dan seterusnya. Sabda Rasulullah SAW an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'an zufrin ala qadamih fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa ahsin wudu'ak, rawahu Ahmad wa Muslim. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang lelaki telah berwudu, maka ketinggalan seluas kuku di atas kakinya kelihatan oleh Nabi yang ketinggalan itu. Baginda lalu berkata, kembalilah, perbaikilah wudukmu. Riwayat Ahmad dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, perbaikilah wudukmu dan tidak disuruh mengulangi wuduk. Bererti cukuplah dengan membasuh ketinggalan itu sahaja. Setengah ulama berpendapat bahawa melakukan wuduk menurut turutan itu adalah wajib beralasan sabda Rasulullah SAW an Khalidin an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli fi dhahri qadamihi wa yusalli fi dhahri qadamihi lum'atun qadru dirham lam yusibha al-ma
Fa amarahu Rasulullah SAW an yu'idal wudu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Daripada Khalid, salah seorang isteri Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat seseorang sembahyang, di atas tumiknya ada seluas dirham yang tidak kena air sewaktu ia berwudu. Maka Rasulullah SAW menyuruh orang itu mengulangi wudunya. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ini makna dia menunjukkan bahawa sunat berturut-turut. Orang Nabi tengok orang tu sembahyang. Masa Nabi tengok orang tu sembahyang, tiba-tiba Nabi tengok ada setepak tu tak kena air sebesar piti dirham. Piti dirham besar mana wallahu a'lam lah masa tu tak. Okey. Nampak sangatlah, boleh kesan lah benda tu tak. Mana dak kata air kaki dia. Lalu Rasulullah SAW pun suruh dia semayang semula lah, mana basuh kaki. Basuh kaki. Jadi kalau nak tengok situnya, lama dah dia semayang tu dengan basuh kaki tu. Tapi Rasulullah tak suruh ulang balik wudu tadi. Ini menunjukkan bahawa berturut-turut itu sunat. Faham tak maksud saya? Kalau berturut-turut tu wajib, orang tu dah semayang mesti dah kering dah kaki dia. Dia kena ambil semayang mula start daripada awal. Tetapi Rasulullah tak suruh start daripada awal. Rasulullah suruh hanya basuh kaki saja, menunjukkan bahawa berturut-turut itu hanyalah sunat. Makna dia, kalau saya ambil wuduk dekat rumah, basuh muka saja. Pas pada tu sampai masjid, saya basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Masa itu wuduk saya adalah sah berdasarkan kepada apa yang disebut sini. Dan inilah mazhab Syafi'i. Ada pun setengah-setengah mazhab lain seperti mazhab Maliki, dia mengatakan berturut-turut itu adalah wajib. Kalau kita ambil semayang rumah separuh, ambil semayang masjid pula separuh lagi, tak sah kalau dia kering dah. Itu keadaan sebenarnya. Tapi kita tak pakai lah tu, kita pakai mazhab Syafi'i kita ni lah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wafiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min